Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa yang dihormati, untuk tata cara penilaian pertengahan tahun PPT 2021, saya ingin memaklumkan kepada ibu bapa yang PPT akan dilaksanakan bermula 21 Jun. Dan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Jadi oleh kerana kita dalam tempoh lockdown ataupun PKP, jadi murid-murid tidak dapat berada di sekolah untuk menduduki peperiksaan ini. Jadi Seriti Negeri Selangor telah memutuskan untuk anak-anak menjawab di atas talian. Okey, untuk elemen pentaksiran ataupun kita panggil apa yang akan dinilai semasa peperiksaan PPT adalah ada 4 elemen, iaitu yang pertama subjek 40%, hafazan 25%, tarbiyah dan adab 25% dan komitmen ibu bapa 10%. Tarikh-tarikh penting. Tarikh-tarikh penting PPT ini saya telah letak di grup info untuk ibu bapa merujuknya. Jadi ini adalah tarikh-tarikh penting 14 hingga 18 Jun. Maksudnya adalah minggu ini adalah minggu ulang kaji 21 Jun hingga 2 Julai pelaksanaan PPT. 12 Julai laporan analisis ke negeri dan 14 hingga 16 Julai adalah diskusi akademik bersama ibu bapa dalam talian. Okey, untuk pra PPT, apa yang perlu ibu bapa sediakan sebelum PPT? Yang pertama, menyediakan keperluan dan peralatan yang secukupnya untuk murid, untuk anak-anak menjawab peperiksaan dengan baik, iaitu komputer atau laptop atau telefon pintar, dan juga kemudahan internet untuk mengakses soalan peperiksaan secara dalam talian. Seterusnya, diwajibkan untuk sign in Google account pada peralatan yang digunakan, iaitu laptop ataupun telefon pintar semasa menduduki peperiksaan. Yang ketiga, wajib install font ataupun keyboard Jawi atau Arabic pada komputer atau telefon bimbit bagi membolehkan anak-anak untuk menjawab soalan subjek Jawi dan bahasa Arab. Jadi masa untuk menjawab peperiksaan adalah seperti yang dinyatakan, iaitu 2 jam untuk setiap subjek. Jadi di sini saya telah letakkan tutorial video cara untuk install font Jawi. Ini adalah untuk telefon pintar dan juga font Jawi untuk laptop ataupun komputer riba. Jadi slide ini saya akan kongsikan di dalam grup kelas dan juga grup info. Seterusnya, soalan subjek iaitu merangkumi 40% daripada markah keseluruhan. Jadi subjek yang akan dinilai untuk darjah 1 dan 2 ada 6 subjek, iaitu bahasa Melayu, English, matematik, sains, bahasa Arab dan Jawi. Jadi ke-6 subjek ni akan dinilai secara bertulis dan juga lisan. Okey, untuk soalan Google Form, ini adalah untuk peperiksaan bertulis untuk setiap subjek adalah menggunakan Google Form. Okey, Google Form ni adalah untuk menggantikan kertas. Jadi Google Form ni adalah kertas yang berbentuk online lah. Okey, di dalam soalan Google Form untuk setiap subjek, ada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama ada penerangan berkenaan soalan, maksudnya arahan.
Dan bahagian 2, maklumat peribadi murid, ini adalah wajib isi untuk panduan guru-guru. Jadi bahagian 3, soalan objektif. Bahagian 4, soalan subjektif. Jadi pastikan anak-anak klik butang submit selepas ayat tahniah kerana telah menjawab semua soalan. Dikuatiri anak-anak tutup dan tidak menghantar, dan anak pun tidak dapat markah apa-apa. Jadi pastikan tekan butang submit. Jadi untuk setiap Google Form, maksudnya setiap ujian bertulis, masa serahan adalah sebelum pukul 10 malam, iaitu pukul 12.30 sehinggalah pukul 10 malam. Jadi ibu bapa boleh membuka link Google Form pada bila-bila masa mengikut kesesuaian ibu bapa. Namun akan ditutup pada pukul 10 malam. Dan 10 malam adalah masa Google Form ditutup. Jadi masa menjawab adalah selepas 2 jam. Maksudnya selepas saja anak buka link, jadi link itu anak perlu menjawab 2 jam sahaja. 2 jam. Okey, untuk soalan Google Form bahagian subjektif, untuk subjek KSSR iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik, murid perlu menjawab terus di dalam Google Form. Manakala subjek dinia seperti Bahasa Arab dan Jawi, murid perlu menjawab terus di dalam Google Form menggunakan font Jawi. Okey, bagi matematik pula, murid diminta membuat jalan pengiraan di kertas kosong dan perlu mengambil gambar dan terus menghantar ke Google Form. Ada attach picture. Jadi ada bagi ibu bapa yang tidak tahu cara untuk attach picture di dalam Google Form, boleh juga menangkap gambar jalan pengiraan anak-anak tersebut dan hantar kepada guru subjek. Sambung juga untuk Jawi dan juga untuk Bahasa Arab, jika ada masalah untuk menggunakan font Jawi, boleh juga menulis di kertas kosong dan hantar kepada guru subjek. Jadi untuk subjek matematik, boleh berhubung terus kepada Ustazah Syaza, manakala untuk subjek Jawi dan Bahasa Arab boleh menghubungi Ustazah Izzati. Okey, untuk soalan lisan untuk semua subjek, jadi soalan lisan adalah berbentuk PowerPoint, iaitu semasa Google Meet 1 by 1. Jadi guru akan share skrin, murid akan membaca skrin tersebut. Jadi setiap soalan murid akan mendapat 6 markah jika betul. Okey, ini adalah kaedah pelaksanaan ujian lisan. Medium adalah Google Meet, bilangan murid 1 by 1. Okey, guru akan menghubungi murid 1 by 1. Jadi temu janji mestilah di antara pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, ini contoh pelaksanaan ujian lisan. Contohnya, guru subjek Bahasa Inggeris membuat panggilan kepada seorang murid untuk membuat ujian lisan. Jadi mungkin di antara pukul 10 hingga 12 tengah hari. Jadi guru akan bertanya soalan satu persatu dan murid akan memberi jawapan secara terus untuk guru memberi markah
berdasarkan jawapan murid. Okey, ini adalah pemarkaan untuk semua subjek, iaitu bahasa Melayu ada 3 bentuk soalan, pemahaman, penulisan dan lisan. Dan bahasa Inggeris pula ada 4 bentuk, reading, speaking, listening dan writing. Untuk Jawi, matematik, sains dan juga bahasa Arab ada 3, iaitu objektif, subjektif dan juga ujian lisan. Okey, ini adalah grade pemarkahan untuk seluruh seriti dekat negeri Selangor. Jadi kami tidak menggunakan grade A, B, C, D, E. Kami menggunakan grade yang diselaraskan di peringkat JAIZ, iaitu Mumtaz, Jaid Jidan, Jaid Makbul, Daif atau Musa'adah. Okey, ini adalah soalan hafazan iaitu 25% daripada markah keseluruhan. Soalan hafazan adalah merangkumi surah dalam Al-Quran, hadis, doa dan adab. Jadi untuk medium masih lagi menggunakan Google Meet dan akan dihubungi oleh guru one by one, dan masa adalah di antara pukul 8 hingga 10 pagi. Mungkin guru akan menghubungi mungkin pukul 9, mungkin pukul 8.30. Jadi ikut jadual yang ditentukanlah di antara guru dan ibu bapa. Namun perlulah di antara pukul 8 hingga 10 pagi mengikut jadual. Okey, untuk pemilihan masa dan waktu, ibu bapa perlulah membuat temu janji bersama guru halaqah, dan ianya setiap hari pukul 8 hingga 10 pagi sepanjang 2 minggu. Ibu bapa yang bekerja boleh berbincang dengan guru halaqah untuk menjalani ujian hafazan pada waktu yang sesuai. Jika ibu bapa bekerja dan tidak lapang pada di antara pukul 8 hingga 10, jadi boleh membuat temu janji baru dengan guru, mungkin pada waktu malam ataupun pada waktu petang, mengikut kesesuaian ibu bapa. Dan seterusnya, kami mohon sangat agar ibu bapa tidak berada di sisi murid semasa ujian hafazan dijalankan. Jadi seorang murid hanya akan menjalani ujian hafazan sebanyak sekali saja. Jika murid telah dihubungi oleh guru untuk membuat ujian hafazan pada hari Isnin, jadi hari yang seterusnya murid tidak akan dihubungi untuk menjalani ujian hafazan. Hanya sekali sahaja. Okey, untuk soalan tarbiyah, adab dan tahsin ibadah, pemberat adalah 25% daripada markah keseluruhan. Apa yang ada di dalam komponen tarbiyah dan adab ada 3, iaitu penilaian IBD dan adab, tahsin wuduk, tahsin solat. Jadi ada 3. Jadi di dalam tarbiyah dan adab ada 5 komponen: pengurusan diri murid, adab menuntut ilmu, tindak balas pembelajaran, interaksi sosial dan tahsin ibadah, iaitu rukun wuduk dan rukun solat. Okey, ini adalah contoh kaedah pelaksanaan penilaian adab. Jadi guru-guru akan memberi markah mengikut adab murid kepada guru dan bagaimana pengurusan diri dan bagaimana adab beliau menuntut ilmu. Jadi ini adalah pemarkahan tahsin wuduk dan tahsin solat. Jadi ini adalah mengikut kefahaman murid berkenaan apa yang diajar berkenaan dengan rukun wuduk dan rukun solat. Okey. Dan ini adalah kaedah pelaksanaan soalan tahsin ibadah. Tahsin ibadah tadi adalah rukun wuduk dan rukun solat. Jadi medium adalah menggunakan Google Meet.
one by one dan masa adalah pukul 8 hingga 10 pagi. Okey, jika murid telah menduduki ujian hafazan pada hari Isnin 8 hingga 10 pagi, jadi kemungkinan esoknya hari Selasa murid akan menduduki ujian tahsin ibadah pula. Jadi untuk sepanjang minggu peperiksaan, murid akan dihubungi 2 kali pada antara pukul 8 hingga 10 pagi untuk menduduki ujian hafazan atau ujian tahsin ibadah. Ujian hafazan dan ujian tahsin ibadah. Okey, ini adalah jadual penilaian pertengahan tahun PPT 2021. Okey, ini adalah jadual hari Isnin Bahasa Melayu. Pagi 8 hingga 10 pagi Al-Quran dan Tahfiz atau Tarbiyah dan Adab. Jadi 10 hingga 12 tengah hari setiap hari mesti akan ada ujian lisan setiap subjek. Dan pukul 12 tengah hari hingga pukul 10 malam adalah ujian bertulis Bahasa Melayu. Jadi murid-murid boleh menjawab ujian bertulis ini pada bila-bila masa sepanjang 12 tengah hari hingga pukul 10 malam. Jadi pukul 10 malam Google Form akan ditutup untuk setiap subjek. Okey, sama juga untuk hari Selasa, Al-Quran, lisan, bahasa Inggeris. Rabu, Al-Quran, tarbiyah adab, lisan, matematik. Khamis, Al-Quran atau tarbiyah adab, lisan, sains. Jumaat, Al-Quran atau tarbiyah, lisan, bahasa Arab. Jadi untuk hari terakhir, minggu depannya 28 Jun hari Isnin, Al-Quran atau tarbiyah adab, lisan dan seterusnya jawi. Okey, itu sahaja dan semoga Allah memudahkan segala urusan ibu bapa dan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada ibu bapa, agama dan negara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.